Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Salam malam juga semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ni. Okey, insya-Allah malam ni kita akan belajar bersama-sama dengan admin IDD Selangor iaitu Cikgu Narima binti Abdul Wahab dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau dengan tajuk aplikasi Google Classroom menggunakan telefon pintar. Kita akan bersiaran selama sejam dan kami akan berikan 3 link ya. Link pertama adalah link maklum balas, diharapkan rakan-rakan semua dapat isi. Yang kedua link sijil dan yang ketiga link SPL KPM. 3 link ya rakan-rakan semua. Jadi diharapkan tidak ada yang selepas sejam kita akan bagi masa untuk isi. Kemudian jika selepas daripada tu kita tidak akan dapat nak bantulah. Jadi 3 link, saya ulang sekali lagi. Pertama link maklum balas, yang kedua link sijil dan yang ketiga QR code SPL KPM. Okey, harap dapat tunggu dalam masa sejam ni lah. InsyaAllah dalam bila-bila masa je kita akan paparkan. Okey, lagi satu untuk paparan yang lebih baik, diharapkan cikgu-cikgu dapat settingkan paparan YouTube tu daripada auto 360 kepada paparan yang lebih baik lah, antaranya 720, ikutlah rakan-rakan punya paparan YouTube supaya lebih jelas. Okay, untuk tidak membuang masa, saya jemput penceramah kita pada malam ni, Ustazah Narima Abdul Wahab. Dah bersedia? Dah. Okey, saya teruskan kepada admin IDD Selangor iaitu Cikgu Narima Abdul Wahab. Sila teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Cikgu Syikin, moderator pada malam ni. Selamat datang kepada semua cikgu yang hadir pada sesi malam ini. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya. Dengar suara saya jelas siri ulang kaji ini selaras dengan topik yang terdapat dalam test penguasaan Google Classroom level 4 yang sedang berlangsung sekarang kan dekat Negeri Selangor, iaitu kita kupas topik yang agak ringkas, mudah dan biasa digunakan, iaitu aplikasi Google Classroom di telefon pintar atau smartphone. Okey, saya bukanlah orang yang terlalu mahir dengan tajuk ni. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu kerana saya lebih gemar menggunakan smartphone lah daripada laptop. Okey, daripada ni. Okey. Saya percaya anda semua lebih hebat dari saya. Lagi satu perkongsian ini sebab murid lebih suka menggunakan smartphone. Jadi harap-harap kita dapat belajar bersama. Okay. Mula-mula saya nak bagi overview tentang aplikasi smartphone dalam dengan telefon pintar ini. Kalau saya laju, tolong ni beritahu. Okay, objektif pada malam ini Google Classroom Apps, first time login as a student, as a teacher, join classroom ataupun create classroom, create assignment dan mark assignment. Sekali lagi saya akan hands on, saya nak bagi overview dulu. Okay, Google Classroom ni blended learning platform. Dia memang untuk creating, distributing and
graded assignment dalam bentuk elektronik senang sebab kumpulkan satu bahan dalam satu tempat. Okay. Untuk apps, bila nama apps, kita dalam smartphone, Google Classroom ni satu tulis dalam dapat dari Google Play Store atau App Store. Okay. Rasanya boleh nampak paparan saya. Nanti saya akan tunjuk lepas ni, tak apa, saya nak tunjuk kita login sebagai teacher dan student. Kita kena add account. Dan pastikan smartphone tu ada device lock. Waktu tu security, kalau tak ada device lock tu itu jadi masalah. Biasa budak tak dapat login lah. Biasa dengar kan murid kata nanti saya tak dapat login. Okay. Hari ni saya akan tunjukkan macam nak create classroom, teacher as a teacher nak create classroom, lepas tu teacher nak invite student dan Cikgu Narimah. Cikgu Narimah. Ya. Ya. Cikgu Narimah. Tak dengar ke? Saya minta stop. Dia tak berapa tak berapa nak jelas suara tu. Suara tak jelas. Tak jelas. Okey, sekarang okey ke? Sekarang dah okey. Sekarang okey. Cuba testing sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Boleh dengar? Okey, sekarang okey. 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 Minta maaf. Okey, tak apa. Minta maaf ya. Tak jelas tadi. Okey, saya akan tunjukkan cara-cara untuk create classroom. Teacher, cikgu untuk create classroom. Lepas tu invite student ataupun minta student join kelas kita tu. Dan saya akan tunjuk juga student cara nak join classroom ataupun dia minta class code daripada guru. Okay, lagi satu, kita kena tahu roles kita, teacher ke student. Sebab kadang-kadang ada guru yang dia tersilap masuk. Dia sebagai co-teacher tapi dia nak masuk kelas tu dia pakai code. Kalau co-teacher minta kelas teacher tu invite kita. Kalau kita masuk menggunakan kelas code, kita jadi student. Okay. Sekejap ya. Okay, saya akan tunjuk dekat apa paparan yang ada untuk smartphone. Dia berbeza kalau kita masuk yang lalui site. Dia hanya ada stream, classwork dan people. Apa yang tak ada? Apa yang kalau untuk paparan guru? Apa yang berbeza? Kalau kita masuk melalui site, apa berbeza dengan yang apps ni? Siapa tahu? Okay, nanti kita tengok. Okay. Saya juga akan sentuh cara nak create assignment, mark assignment, reuse post dan return kepada student kita. Okay. Untuk bahagian student pula, saya nak ajar macam mana submit assignment, turn in assignment. Suara saya okey ya? Cikgu Syikin? Jelas ya? Syikin? Hello? Suara saya jelas ke? Macam Okey, Cikgu Narimah. Kadang-kadang suaranya on off. Hello, ya. Cikgu Narimah. Sekarang okey ke? Sekarang okey. Sekarang okey. Boleh dengar? Boleh. Jangan gerak-gerak sangat kot. Bila gerak-gerak dia hilang. Okey.
Alright. Maaf. Okay, saya jadi patung malam ni. Okay. Saya mana tadi Orang dengar ke nanti ni? Okay. Kalau tak jelas, tolong beritahu ya. Okey. Nanti saya akan maklumkan kalau tak jelas. Okay. Oh, okay. Mana? Tak apalah. Ini overview dulu. Sebentar lagi saya akan tunjukkanlah macam mana cara menggunakan aplikasi ini dekat handphone. Okay. Okey, teruskan. Sekejap ya. Sebentar ya. Saya nak memang sekejap. 192 168 43 40 40. Kepada rakan-rakan yang lain harap bersabar ya. Ustazah Narima kita ni tengah nak setting, nak buat mirroring handphonenya. Oh, kadang-kadang tersekat je. Okey, teruskan. Nanti kalau tersekat bagi tahu lah ya. Okey. 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 Okey, harap kita belajar sama-sama lah. Okey. Mula-mula pergi dekat Play Store. Ni saya ajar step by step lah, baby step. Macam mana nak install apps Google Classroom. Okay, sebab saya dah ada, open lah. Kalau rakan-rakan yang belum lagi tu, just install je. Install apps Google Classroom ini. Okay. Bila dah ada, okay. Biasanya kita akan tengok kat sini. Dalam satu device ni kita boleh letak banyak account. Untuk yang baru, tekan je add another account. Ini yang saya cakap device lock Okay, masukkanlah email MOE. Sebab dan teruskanlah next. Dia akan ni. Sebab saya dah penuh dalam ni. Rakan teruskan je, ikut je arahan next dia akan sampai. Okay. Okay, sekarang ni kita pergi first time login as a teacher. Tadi tu saya dah ajar lah untuk login. Sekarang ni saya guru macam mana nak create class. Okay. Nampak button menu tambah ni di atas. Lepas tu create class. Letaklah nama kelas kita. Shopee pula. Okay, nanti yang lain ni kita boleh isilah subjek. Ikut subjek cikgu ke. Okay, saya bahasa Arab.
Klik create. Loading pula. Okey. Dah ada dah ada kelas. Ini nampak tak? Yang bawah ni yang saya cakap ni stream, classwork, people, stream untuk kita post announcement, dan kalau ada assignment baru semuanya akan keluar dekat stream. Stream ni macam form lah, homepage. Dekat depan ni ada, kalau kita nak post apa-apa untuk murid, apa-apa info ataupun reminder untuk murid, boleh. Okay. Ini kelas baru, kita pun cakap lah, selamat datang ke kelas saya. Post. Tapi okay, dia akan memang keluar waktu kita post semua. Ni post ni kita boleh delete ataupun kita boleh edit. Nak edit apa-apa ke, tak kisah. Cikgu Narima? Ya? Suara tak dengar ke? Suara bila macam ni okey, tapi bila masa bagi explanation tu dia macam tersekat-sekat. Jadi mungkin bila yang bila putus-putus tu rasanya kita buat pelan-pelan. Bila Cikgu Narima ya saya tu itu okey, tapi bila penjelasan tu dia ada bunyi. Jadi saya rasa pelan-pelan lah. Okey. Nanti beritahu saya ya kalau dah lost macam tu, terputus-putus. Alright. Okey. Okey. Saya baru beritahu tentang announcement. Kita boleh edit, kita boleh delete. Okey. Sekarang ni kita cuba dalam satu kelas mesti ada anak murid kan. Okey. Teachers, kalau kita nak invite co-teachers, masukkan je lah dekat dalam di sini. Tulis je dalam nama. Siapa ya? Okay. Invite teachers, kawan. Tulis nama ataupun email address MOE. Kalau MOE dengan MOE. Okay, student, kita try masukkan email student. Okay. Invite. Okay, ada dua cara untuk masukkan untuk jemput murid ke dalam kelas kita. Pertama yang kita invite. Okay. Kedua kita nak ambil kelas code untuk beri kepada murid-murid supaya mereka dapat masuk ke dalam kelas. Atas ni nampak gambar ikon gear ni, setting. Okay, dekat bawah ni ada kelas code. Kita tekan je, dah terus tercopy kelas code. Jadi kita boleh post ke mana-mana ataupun kita salin, kita bagi dekat murid. Nanti mereka boleh join kelas kita. Okey. Saya selepas itu kita
jemput guru co-teacher dengan student. Okay. Nanti akan adalah senarai kat sini. Ini seperti yang sedia maklum, nama tu masih blur sebab mereka belum join, belum accept untuk masuk dalam kelas kita. Okay. Create kelas sudah. Join kelas. Okay. Saya terus kepada cara saya nak murid join kelas. Saya tukar. Okay, tadi saya gunakan akaun anak saya. Okay, dah ada akaun. Just klik join dia. Okay, bila dah anak murid kita klik join, jadi mereka dah masuk dalam kelas. Dan tapi tak ada apa-apa sebab saya tak post apa-apa lagi. Tadi stream pun saya dah delete. Post saya dah delete. Okay. Saya kembali kepada akaun guru. Ya saya? Cikgu Narima, minta maaf. Ya saya tak dengar. Macam ni. Kalau cikgu cakap perlahan-lahan satu-satu, suara lebih jelas. Baru tapi dengar. Bila cikgu cakap, kalau cakap laju-laju dia terus bergetar. Jadi kena cakap satu. Baik. Macam ajar dalam kelas. Okay, saya faham. Alright, okay. Faham. Okay. Sekarang anak murid telah join kelas kita tadi. Kita masuk balik kelas kita. Satu. Tengok people. Kejap. Dah ada. Dah masuk. Anak murid kita dah masuk dalam kelas. Dah nama murid tu dah hitam. Berbanding yang tak masuk tadi, dia paparan dia ialah kelabu. Okay ya. Okay. Ini memang paparan di app saya cikgu ya. Okay. Minta maaf sekejap. Okay. Selesai sudah cara nak jemput murid dan jemput guru lain dan cara murid masuk dalam kelas. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk create assignment. Okay, cara nak untuk create assignment. Okay, seperti yang saya cakap pada awal tadi, dekat apps ada 3 sahaja paparan: stream untuk post announcement atau info, classwork untuk kita create assignment, dan people untuk tengok ahli murid dan guru di dalam kelas ini. Okey. Satu lagi yang tak ada ialah grade. Kalau dalam apps memang tak ada grade. Itu perbezaan antara apps dan yang site. Kalau site memang ada grade. Kalau apps memang tak ada grade. Okey. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk create kelas. Create assignment. Okay. Cara nak create assignment dan ini pun dekat apps dia pun ada perbezaan. Cikgu nampak tak? Assignment, question, material, topic, reuse, post. Apa yang tak ada? Apa yang cikgu biasa tengok? Satu lagi yang kedua, kalau kita buka yang site tu, dia ada quiz
assignment. Yang ini ada assignment saja, iaitu ada quiz assignment. Okey, kita hari ni saya nak tunjuk cara untuk hantar assignment dekat murid. Okey. Cikgu nampak ini yang clip, paper clip ni untuk apa? Paper clip ni untuk kita add, nak attach, macam paper clip kan attachment dari drive, dari link, dari file, boleh juga take foto, boleh juga record video, okay, dan create new PDF. Ini senarai yang macam ni, kita cikgu kena ingat lah. Kadang-kadang ada juga soalan ditanya ni, drive, link, file, apa yang ada dekat attachment ni. Okay. Drive, link, file. Take foto, bila cikgu take foto, foto tu akan disimpan di dalam Google Drive. Okay, ingat ya, tips saya. Take foto, foto akan disimpan di dalam Google Drive. Okay, sekarang saya nak ambil soalan dekat Drive. My Drive. Okay. Saya dah ada latihan. Saya select. Cikgu boleh juga buat dekat sini, terus buat, ambil form buat. Tapi saya dah ada. Okay, saya punya soalan, kita letak title, operasi tambah elok cikgu bahasa Arab ajar matematik. Okay, kita kena, biasanya untuk anak-anak murid ni, kita kena letak description lah. Sila jawab semua soalan dan tekan turn in. Ada juga yang handed in, turn in, handed in sama je. Okay, sebab apa saya beri description macam ni? Sebab pernah tak mengalami situasi di mana anak murid kata dia dah hantar assignment tapi tak ada pun. Sebab dia tak tekan turn in. Bila tak tekan turn in, jadilah assignment tu tak sampai kepada kita. Okay, point ni kita tukarlah, sebab tadi soalan dia buat sikit je. Okay, 10 dia save. Due date, biasa kita, ini terpulang pada cikgu nak letak due date ataupun tidak. Kalau letak lagi bagus, kita tahu kalau dia tak buat akan keluar missing. Okay, tekan okay, kita bagi masa seminggu. Topik, ini sebab ini kelas baru, tak pernah ada topik lagi. Biasanya kita akan bahagikan, kalau kelas yang bercampur, topik ni biasanya akan bahagi antara subjek bahasa Melayu, matematik, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Tapi seeloknya kita buat kelas ikut subjek kita lah. Kita buat topik quiz matematik. Jangan lupa klik save. Okay, nampak tak sebelah attachment ni, maaf. Okay, sebelah attachment ni, okay, student can view, students can edit, make a copy for each student,
dan delete. Okey, kalau student can view, student boleh tengok je lah. Kalau student can edit, nanti dia edit tapi semua student ramai-ramai tu edit tempat yang sama. Kita kena pilih make a copy for each student. Make a copy for each student. Kita tekan. Jadi setiap murid dia akan dapat kopi yang berlainan. Okey, kita tekan kapal terbang kertas tu. Orang cakap kapal terbang kertas. Okey. Internet tak elok malam ni. Sekejap ya. Okey, dah. Okey. Saya nak ajar cara mark assignment. Selepas create assignment, selain assignment, cikgu boleh juga bagi material, bahan apa-apa bahan untuk murid tonton. Contohnya video PDPC ataupun apa sajalah bahan yang cikgu nak bagi. Okay, topik question pun boleh kalau nak bagi hanya soalan mudah. Yang ni cikgu boleh untuk bagi soalan mudah ni boleh di sini. Okay, saya nak ajar cara untuk mark assignment. Tapi untuk mark assignment, saya pergi kepada murid jawab soalan tu dululah. Okay, cara murid menjawab soalan. Lepas tu bila dah hantar, baru kita boleh mark. Okay. Untuk mark assignment, saya pergi kepada akaun murid. Saya harap suara saya jelas, tak putus-putus. Okay. Okey ke, dengar ke? Cikgu Syukin? Bila Cikgu Narima tanya ni dia okey, tapi bila Cikgu Narima beri penerangan dia tersekat-sekat. Mungkin sebab ada pergerakan kot. Okey. Cikgu Narima kena duduk diam-diam. Aduh, minta maaf lah ya Allah. Okey. Sekarang saya nak ajar. Okey. Saya nak tanya, cikgu nampak tak perbezaan paparan murid dan paparan guru? Ini kelas murid. Yang ini daripada akaun murid. Bila akaun murid, yang keluar ialah nama cikgu yang cipta kelas ni. Tadi dekat paparan guru, kalau kita perasan, ialah jumlah murid. Nampak? Satu. Cikgu Narima. One student. Ya. Kejap. Suara tenggelam timbul. Pelan-pelan. Ada yang komen tu suara tenggelam timbul. Kadang-kadang putus. Minta maaf lah, line internet pun tak stabil. Okey. Ini ialah paparan kelas daripada akaun guru. Dia akan ada nama kelas dan berapa bilangan murid yang dah berada dalam kelas. Berapa orang murid. Okey. Saya duduk tegak ni. Bagi suara ada. Okey. Saya pergi kepada akaun murid sebab nak ajar cara nak jawab tugasan dan cara nak hantar tugasan. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, bila paparan
dekat akaun murid akan ada nama guru. Dan kalau kita ada baru bagi tugasan, dia akan keluar. Okay. Kita masuk dekat sini. Okay, dah keluar. Kenapa ada 2? Sebab tadi dia ada keluar something wrong. Jadi dia keluar 2. Tadi memang tak dapat send tadi, macam ada masalah internet. Okay, satu ni kita nak delete tak boleh ni. Akaun murid. Okay, tak apa. Kita masuk. Okay. Tengok. Nanti cikgu-cikgu boleh ajar anak murid lah. Macam mana kita ambil your work. Okay. Nampak tak nama murid terpapar dekat nama file ni. Sebab apa? Sebab tadi saya klik make a copy for each student. Bila kita make a copy for each student, jadi memang setiap murid akan ada file tersendiri. Okey. Ada 2 cara untuk murid jawab. Pertama, boleh terus jawab di sini. Okay. Pilihlah. Nanti saya tunjukkan perbezaan. Kenapa saya kata ada 2. Okay, 1 tambah 5, 6. Okay. 6 tambah 4, 10. Tak payah cukup lah, saya tunjukkan ni je. Okay, lepas tu tekan save. Okay, nampak tak? Ada keluar dua file yang berbeza. Satu PDF, satu Google Docs. Sebab tadi saya terus klik dekat yang gambar pensel tu, saya terus buat kat situ. Satu cara lagi ialah kita pergi ke Google Drive. Anak murid boleh juga jawab di sini. Tekanlah pensel ni untuk edit. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4, 10, 13, 13. Okey, kalau sini okey. Murid boleh pilih salah satu untuk hantar assignment, tapi jangan lupa tekan turn in. Boleh pilih salah satu je ya. Kenapa ada unsubmit? Unsubmit ni bila murid nak tarik balik, dia kata dia rasa silap lah tadi, jadi boleh tekan unsubmit.
Okey, dah selesai. Bila selesai murid menghantar tugasan, jadi biasanya macam kelas kita lah, murid hantar, kita pun nak marking. Okay. Kita pergi semula kepada akaun guru. Okay. Pergi akaun guru. Pergi dekat classwork. Okay. Sebab tadi ada seorang murid je, jadi ada seorang je lah keluar. Satu murid dah turn in. Kita yang kalau ada 20, 10 dah buat, dia akan tulis 10 turn in. Baki 10 assign. Maksudnya belum buat. Untuk kita check. Kita check. Saya guna PDF ni sebab senang nak check. Okay. Jadi ni tak buat. Tak buat. Kita bagi markah 4/10. Okay. Okay. Jangan lupa letak grade dia cikgu. Tadi dapat 4. Dan kita klik return. Okay. Dah ada dah graded. Okay. Mariam Tahani dapat 4/10. Okay. Ada cara mudah untuk kita hantar assignment yang kita tak perlu check satu-satu. Seperti kita hantar Google Form yang auto grade, kita bagi quizzes, Kahoot ataupun live worksheet. Itu kalau nak tahu kita boleh belajar pada sesi yang lain. Okey. Selesailah murid menghantar tugasan dan cikgu mark assignment dan hantar balik tugasan kepada murid. Okey. Saya nak tunjuk ada satu lagi perbezaan apps ni dengan yang bukan app, yang sites tu. Kalau dalam handphone, dekat people ada nampak tak yang atas ni nama dia student selector. Student selector ni kita boleh guna untuk yang ini feature ni hanya ada dalam apps ya cikgu ya. Yang kalau site tak ada, laptop PC tak ada, hanya ada pada apps. Kita boleh panggil student. Okay. Kalau panggil nama, dia tak ada. Okay, ada kata saya, kita tekan next. Okay, betul. Kita panggil Haris, Hadi, absent, kita pun tekan absent. Adilia, ada, dia kata saya.
kita tekan next. Okay. Kat sini adalah senarai murid yang hadir, yang tak hadir, yang belum hadir. Ini Google Meet dengan student, kita boleh gunakan fungsi ni, student selector ni. Ni nama dia call a student randomly. Okay. Ada satu lagi yang saya nak ajar, saya lupa. Kita boleh reuse post. Okay. Cara nak reuse post. Cikgu Narima, ni ada yang tanya, apps apa tadi? Apps apa boleh tunjukkan? Apps student selector tu. Bukan. Selector tu bukan, dia hanya ada dalam app saja. Untuk kita panggil student. Dekat people, dekat tab people. Tab people, dekat atas kali ni yang ada 4 cube tu, satu saya ingat tu apa nama saya tak tahu, tapi nama dia student selector. Yang ni kita boleh kita reset saya boleh reset. Ini jumlah student dalam kelas kita. Kita pun panggil Kabir, dia jawab saya, okay next. Jared ada, next. Muhammad absent. Okay. Lagi next. Muhammad Ifat ada, next. Okay, jadi kat sini boleh keluar siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Kat mana nak dapat apps tu Cikgu Narima? Bukan kat mana nak dapat apps. Dalam apps Google Classroom ada fungsi ni, student selector. Dalam apps Google Classroom ada student selector. Tapi kalau gunakan site tu memang tak ada. Kalau cikgu tengoklah buka PC tu, memang laptop tu memang tak ada. Dia ada untuk dalam app saja. Memang fungsi ni hanya terdapat dalam aplikasi Google Classroom. Okey. Kita tak perlu tambah pun, memang ada. Okey, tadi saya nak ajar satu lagi, reuse post. Okey, sambil-sambil tu ada borang maklum balas, boleh isi mana yang sedang isi tu boleh isi, sementara Cikgu Narima tunjukkan yang reuse post. Okey, teruskan Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Syikin. Reuse post ni kalau kita nak gunakan assignment yang pernah kita buat di dalam kelas lain ataupun cikgu lain yang ada bersama kita, kita ambil je contoh, kita nak ambil assignment daripada kelas, kita pilih kelas, kita pilih tadi subjek bahasa Arab kan, pilih create. Cikgu kena ingat dia punya ikon-ikon material macam mana, assignment macam mana. Bila kita reuse ni, kita boleh edit. Okay, dan kita boleh pilih beberapa kelas yang kita mahu. Satu ni, kita pilih je kelas yang kita nak, sebab kita ada banyak kelas kan. Nak hantar assignment yang sama, dah pilih kelas, kita pun tekan done. Bila tekan done, seperti biasa kita hantar assign. Kapal terbang kertas tu button ikon untuk assign. Okay. Loading. Setakat ni jelas ya cikgu-cikgu? Tak apalah, dia loading, tak kisah. Okay, satu lagi saya nak tunjuk dekat
apps pun kita boleh post kita boleh schedule. Okay. Post, announcement dan assignment, kita boleh schedule ataupun kita boleh save draft, kita boleh delete. Yang ni 3 ni, schedule, save, delete. Okay. Okay, kalau macam tu kita pilih dah tarikh hari apa. Kita nak announcement ni dilihat pada hari Ahad. Sebab kita kata jangan lupa hadir kelas esok, kita kata okay. Okay, kita tekan schedule. Okay. Nampak tak disimpan schedule tu simpan di mana? Di save announcement. Okay. Cikgu Nadima, Ya. ada soalan. Macam mana kita nak tahu pelajar respon semasa student selector tu? Okay. Biasanya student selector tu kita guna dalam sekarang ni lah, masa waktu yang kita online PDP dengan murid ni, kita guna dalam Google Meet kan, kita nak panggil student. Dah lah kita tak kenal, baru 2 bulan mengajar dah bercuti. Kita pun gunalah fungsi tu untuk panggil murid. Murid nak respon, pertama dia boleh buka mic, cakap saya. Dia kena itu je, ataupun murid install yang add note reaction tu. Nanti ada angkat tangan. Tapi yang itu murid kena ni lah add note reaction, add extension tu. Itu je caranya. Tak ada. Tapi kalau nak cakap saya tu kena buka mic lah. Kena beritahu murid buka mic cakap saya. Ataupun sekarang ni kita lagi 2 minggu lagi kita dah masuk kelas kan. Jadi pun boleh guna. Kita pun ada murid yang kita baru sangat belajar tu, baru 2 bulan, kita tahun 1 lagi lah. Tak ingat lah murid kita tu, kita pun guna je lah buka apps ni, panggil lah nama murid tu. Boleh juga guna dalam kelas, tapi buat masa yang waktu PKP tu, masa online PTPC tu, biasanya kita guna dalam Google Meet lah nak panggil student. Dan nak ambil attendance lah, sebab nanti dia akan memang keluar berapa orang. Okay. Berapa orang yang hadir, berapa orang yang absent. Tengok. Ni absent, next. Atas ni ada. Nama mereka akan keluar. Yang tak datang ni, not picker, tak menyahut ni ada 13. Okay. Yang cakap saya, sekejap. Yang absent 2 orang. Mana absent? Okay, ada dia semua kat sini. Ada senarai ni. Jadi cikgu boleh jadikan ni lah evidence. Senarai ni ada. Dan kita boleh reset. Untuk lain kelas pula kita reset hari lain. Okay, tadi saya sampai mana ya? Post. Reuse post. Schedule post. Tadi schedule stream. Okay, ini post yang kita schedule tu ada kat sini. Save announcement. Cikgu kena ingat ni lah, save announcement untuk dekat paparan murid tak keluar lah. So, ni paparan guru kan, saya pergi paparan murid. Saya tak ada murid satu juara, tak boleh pergi. Tapi ini hanya ada di paparan guru, save announcement. Jadi bila sampai waktu dan masa yang kita dah set,
Jadi baru akan keluar. Okey. Apa lagi saya belum sentuh. Boleh tak kita nak guna ni soalannya? Boleh tak kita nak gunakan post tu dekat kelas lain? Post yang sama. Boleh? Boleh tunjukkan? Post ni? Ya. Use post jap. Use post. Ni. Saya tekan ni. Tekan reuse post ni. Select class. Ni kelas yang sama jap. Okay. Jangan terperanjat saya banyak kelas sebab saya admin. Ambil je lah. Okay. Post pun kita boleh reuse ya. Kita pilih kelas, pilih post. Dan tekan je assign kapal terbang kertas tu. Lagi rasanya saya dah cover semua topik untuk malam ni. Okey, cuma saya nak pesan satu pada guru yang baru berjinak, baru guna Google Classroom. Kena ingat kalau nak masuk kelas yang ada 2 orang guru, 3 orang guru, nak jadi co-teacher, jangan guna kelas code ya, kena suruh rakan kita tu invite sebagai teacher. Kalau tak, ada yang bertanya, kenapa saya punya tak ada create? Rupanya dia student. Memang tak ada. Okey, sekejap ya. Cikgu Syiki ada lagi soalan ke? Sebab saya rasa dah habis cover untuk setakat ni tak nampak lagi soalannya. Tak ada. Masing-masing dah faham tu, cuma ada yang kata tadi Cikgu Norbeti Ramli, Alhamdulillah ilmu baru student selector. Okay. Alhamdulillah. Cikgu-cikgu dah apa? Link semua dah diberikan ke? Okey, tadi kita dah beri link maklum balas. Harap semua rakan-rakan guru yang ada tu minta isi maklum balas, nanti tak dapat sijil Okey, isi dulu maklum balas tu ada disediakan, dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Narima sebagai tanda sokongan dan beri semangat. Okey, harap tekan je butang subscribe tu. Okey, kita beri peluang kepada yang lain untuk isi dulu borang maklum balas. Harapnya semua yang menonton ni samalah bilangan dengan sijil nanti. Bilangan maklum balas dengan bilangan sijil sama. Okey, ramai yang done juga sebab tadi dah dikeluarkan awal. Okey, Cikgu Narima ada lagi nak tunjuk kepada rakan-rakan? Tak ada. Rasanya sampai sharing saya hari ini, malam ni sampai ni je lah. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama saya pada malam ini. Boleh komen dengan ikhlas dan saya akan cuba perbaiki. Ini first time saya live macam ni, tak pernah lagi. Harap membantu apa yang saya kongsi pada malam ini pada kawan-kawan semua. Jika ada apa-apa nak bertanya, saya silakan, saya sudi untuk menjawab dekat dalam Telegram tu. Boleh PM saya. Kadang-kadang memang tak sempat masuk dalam grup sebab memang sibuk. Kehidupan saya sibuk. Jadi tapi kalau yang PM saya, memang saya akan jawab sedaya upaya saya boleh jawab. Okay, terima kasih sangat kerana sudi mendengar sesi saya ini. Walaupun simple, saya harap bermanfaat. Semoga mengalirlah ilmu ini pada cikgu dan cikgu sampaikan kepada orang lain walaupun sedikit. Walaupun tadi dia baru ada cikgu
baru tahu pas mengenai student selector tu kan, alhamdulillah. Ada juga ilmu yang saya berikan dapat sampaikan pada malam ini. Cikgu Narima dah boleh stop sharing screen kot. Ada screen lain yang nak ditunjukkan? Tak ada. Tak ada. Itu saja. Begitu juga dengan Cikgu Nur Azidah Mahmud. Dia cakap nanti boleh tengok balik sebab tadi sekat-sekat. Yelah betul lah, awal tadi kita sekat-sekat sikit. Dia baru nak mula buat Google Classroom. Okey, tahniah Cikgu Nur Azidah. Okey, sekarang rakan-rakan yang lain jangan keluar dulu. Sekarang kita akan paparkan link sijil. Yang terakhir nanti baru SPL KPM, link sijil. Okey. Terima kasih ilmu baru yang dapat belajar daripada Cikgu Nur Azlina Nizal. Okey, ya, terima kasih Cikgu Siti Nurbaya. Terima kasih. Okey, link sijil, tunggu sebentar ya. Link sijil. Okey, terima kasih Cikgu Nur Idayu. Ya, insyaAllah semoga bermanfaat. Kita, okey, dah keluar link SPL KPM dulu. Okey, SPL KPM. Okey, tahniah Cikgu Ezdiani Ilya. Kongsian baru dan sangat berguna. Okey, betul. Tadi ada sedikit gangguan suara. Okey, semua mohon isi SPL KPM segera. Bimbang nanti karang tak dapat masuk dalam SPL KPM pula. Okey, harap semua dapat isi. Suara belum makan ya Cikgu Ezdiani Ilya. Okey, rakan-rakan guru harap dapat isi segera. Boleh tak semua scan QR code tu? Oh, nak link ya? Tak, Cikgu Raida scan je tak boleh? Mohon link QR code boleh letak di chat. Link QR code. Okey, mohon link QR code letak di chat. Okey, sekejap ya, nanti admin letakkan. Mohon admin letakkan link QR code di ruangan chat. Sebab ada yang tengok guna phone. Sebenarnya boleh je kalau cikgu snap, lepas tu cikgu masuk. Boleh je cikgu lepas tu patah balik. Boleh je. Lepas tu nanti masuk balik semula. Okey, sebentar ya. Nanti kami beri link. Ada link sekejap ya. Sekejap. Sebentar. Admin akak dah masukkan link. Okey. Link sekejap ya. Sekejap. Okey, harap dapat terima kan linknya? Itu tadi form maklum malas. QR
QR code boleh lihat di skrin ya. Okey, ada yang dah daftar. Ada lagi ada masalah SPL KPM? Mohon maklum. QR code tapi blank. Cuba cikgu scan semula cikgu. Okey, link kehadiran cikgu scan dulu. Cikgu Nur Azida ada masalah tidak boleh tik. Cuba lagi sekali cikgu. SPL KPM dia memang biasa. Okey, link sijil pun telah diberikan. Dua SPL KPM. Okey, kepada yang kepada rakan-rakan semua dan boleh isi apa soalan-soalan level 4. Okey, alhamdulillah Cikgu Zahra pun dah. Cikgu Aida Nazira link SPL KPM QR code paparan YouTube. Vitra Perami link kehadiran tak boleh key in. Cuba lagi sekali. PM lain. PM kat depan cikgu di paparan YouTube ni. Dua-dua kena buat. SPL okey tu dah diletakkan link SPL KPM. Dua-dua maklum balas awal-awal tadi ramai yang dah siap. Okey, kehadiran yang depan cikgu ni belah kiri dekat paparan YouTube dan SPL KPM sebelah kanan. Okey dan semua ya. Okey, Cikgu Salifah. Okey, alhamdulillah. Kehadiran untuk sijil.
Okey, yang done semua make sure 3 ya. Tadi maklum balas, kehadiran, sijil kehadiran dan SPL KPM. Tuan Zarina. Okey, yang sudah, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Sudi bersama pada malam ni. Okey, Cikgu Ilya pun dah kehadiran dan SPL KPM ya. Okey, cantik. Sama-sama Cikgu Tengku Fatimah. Okey, terima kasih Cikgu Wan Mahia. Dah salah isi email. Okey, isi lagi sekali lah Cikgu. Oh, tak apa. Kalau salah isi email, tak apa. Nanti yang tu kes terpencil. Ya, sebab dia limit one respond. Cikgu Lili Su. Itu dia peminat Cikgu Li tu sebenarnya. Cikgu Siti Nurbaya. Thank you very much Cikgu Siti Nurbaya. Terima kasih Amirul. Link sijil ada Cikgu sebelah kiri paparan tu. Link sijil kehadiran Cikgu Haslinda. Sebelah kiri link sijil, sebelah kanan link SPL KPM. Tak apa Cikgu Lili Su nanti berhubung dengan admin IDD Selangor ya. Okey, thank you Cikgu Tan Saidin. Itu dia Cikgu Lia Miau Miau. Sama-sama bagi pihak Cikgu Narimah. Boleh guna email personal Cikgu Khairunisa. Tak ada masalah. Okey, terima kasih Cikgu Lia Miau Miau. Thank you. Okey, link sijil kehadiran sebelah kiri, link SPL KPM sebelah kanan. Sama-sama Cikgu Ili Izhar. Ya, lepas ni kami boleh makan Cikgu Asmani. Dah memahami ya Cikgu Asmani. Sebab dah pernah berkongsi sebelum ni. Okey, Alhamdulillah dah isi semua. Ada lagi tak? Okey, saya rasa lagi 2 minit ya. Lagi 2 minit 10 suku kita akan tutup channel ni. Tutup YouTube. Kita tunggu. Cikgu Li dah sendawa tu. Bukan burp Cikgu Li. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cikgu Hamzah. Untuk sijil kehadiran ni boleh apa-apa sijil. Apa-apa sijil, apa-apa email lah. Tu akibat lapar lah tu. Okey, gunakan apa-apa email. Tak kisah. Email e-didik pun boleh, email personal pun boleh. Janji emailnya ditulis dengan betul supaya sijil tu dapat dihantar terus kepada cikgu. Cikgu Hadibah belum isi ya. Tu Cikgu Hadibah, sebelah kiri link sijil kehadiran, sebelah kanan link SPL KPM. Okey, terima kasih Cikgu Haslinda. Betul, lepas ni boleh makan tenang-tenang Cikgu Ilya.
Okey, dah 10 suku. Harapnya semua dah isi ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami daripada pukul 9 sehingga 10 suku tadi. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat kepada semua. Diharapkan yang hadir bersama pada malam ni dah mengisi tiga link yang telah kami beri tadi, dan saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.